Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran Bahasa Melayu. Pada kali ini kita akan belajar tajuk bekerjasama di Dusun Datuk. Para pelajar boleh merujuk buku teks halaman 16. Buku teks halaman 16. Standard pembelajarannya ialah 5.1.1-4 Roman, iaitu memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks, khususnya penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran kita ialah murid dapat menyatakan penjodoh bilangan bagi kata nama yang diberi dengan betul. Selain itu, murid juga dapat membina ayat berdasarkan 6 penjodoh bilangan yang diberi dengan betul. Baiklah pelajar sekalian, sekarang mari kita lihat petikan cerita yang terdapat pada halaman 16 buku teks. Cikgu akan bacakan petikan cerita tersebut terlebih dahulu. Cikgu minta para pelajar sekalian sila semak dan perhatikan penjodoh bilangan yang terdapat dalam cerita tersebut. Baiklah, cikgu akan bacakan. Pada minggu lalu, Dalila dan keluarganya pergi ke Dusun Datuk. Di dusun itu, mereka melakukan aktiviti seperti mengait, memetik dan mengumpulkan buah-buahan. Dalila memasukkan 5 ikat rambutan ke dalam guni. Ayah dan abang Dalila pula memasukkan 2 tandan pisang ke dalam bakul. Nenek Dalila pula membelah sebiji buah cempedak yang diperoleh dari dusun itu. Mereka makan bersama-sama. Setelah penat, mereka pun berehat seketika. Ibu Dalila membawa 3 buku roti dan beberapa tongkol jagung rebus sebagai bekalan. Mereka menikmati bekalan itu bersama-sama. Sebelum pulang, Datuk Dalila memberikan 8 gugus langsat kepada Datuk Saudara Dalila, iaitu Tok Ali. Sebagai balasan, Tok Ali memberikan 6 papan petai kepada Datuk Dalila. Itu tadi cerita berkaitan tajuk bekerjasama di Dusun Datuk. Cikgu minta para pelajar untuk membaca semula cerita tersebut dengan sebutan yang betul dan jelas. Baiklah, para pelajar telah membaca cerita berkaitan dengan tajuk bekerjasama di Dusun Datuk. Dan sekarang mari kita sama-sama kenal pasti dan sebut semula penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan cerita tersebut. Penjodoh bilangan yang pertama, gugus, tandan, ikat, biji, tongkol, buku dan papan. Cikgu ulang, penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan cerita tersebut ialah gugus, tandan, ikat, biji, tongkol, buku dan papan. Baiklah, para pelajar, tadi kita sudah dapat beberapa penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan. Sekarang cikgu akan terangkan berkaitan penjodoh bilangan tersebut. Kita lihat penjodoh bilangan yang pertama, ikat. Ikat digunakan untuk benda yang diikat seperti sawi, seikat sawi. Petai, seikat petai. Rambutan, seikat rambutan.
rotan, seikat rotan. Kayu api, seikat kayu api. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan tandan. Penjodoh bilangan tandan digunakan untuk kelapa. Contohnya, setandan kelapa. Kelapa sawit. Contohnya, setandan kelapa sawit. Pinang, setandan pinang. Pisang. Contohnya, setandan pisang. Mari kita lihat penjodoh bilangan biji pula. Penjodoh bilangan biji digunakan untuk benda yang bulat seperti telur. Contohnya, sebiji telur. Beberapa biji telur. Apple, sebiji apple. Bola. Contohnya, sebiji bola. Gula-gula. Contohnya, sebiji gula-gula. Penjodoh bilangan buku pula digunakan untuk sabun. Contohnya, sebuku sabun. Benang. Contohnya, sebuku benang. Roti. Contohnya, sebuku roti. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan tongkol. Penjodoh bilangan tongkol boleh digunakan untuk kayu. Contohnya, beberapa tongkol kayu. Jagung. Contohnya, setongkol jagung. Arang. Contohnya, beberapa tongkol arang. Mari kita lihat pula penjodoh bilangan gugus. Cikgu berikan beberapa contoh yang menggunakan penjodoh bilangan gugus. Antaranya ialah pulau. Contohnya, segugus pulau. Kunci. Contohnya, segugus kunci. Buah langsat. Segugus buah langsat. Rambutan. Contohnya, segugus rambutan. Anggur. Segugus anggur. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita gunakan penjodoh bilangan gugus. Okey, baik. Mari kita lihat satu lagi penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan cerita yang kamu baca tadi, iaitu papan. Penjodoh bilangan papan digunakan untuk petai. Contohnya, sepapan petai. Ubat. Sepapan ubat. Contoh lain yang boleh cikgu berikan ialah mercun. Contohnya, sepapan mercun. Dan satu lagi contoh yang boleh cikgu berikan di sini ialah coklat. Sepapan coklat. Itu tadi penerangan cikgu berkaitan penjodoh bilangan yang terdapat di dalam petikan cerita yang kita baca tadi. Jadi, cikgu harap kamu dapat maklumat yang berguna tentang penjodoh-penjodoh bilangan itu tadi. Seterusnya, mari kita bina ayat berdasarkan gambar-gambar yang terdapat dalam buku teks. Terdapat 6 gambar di situ. Kita lihat gambar yang pertama. Apakah ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar tersebut? Dalam ayat yang kita bina ini, mestilah kita masukkan penjodoh bilangan. Jadi, apakah penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut? Baiklah, penjodoh bilangan yang sesuai ialah
sebuku. Sebuku sabun. Mari kita bina ayat. Okey, ini contoh ayat yang cikgu bina. Jadi, para pelajar boleh membina ayat para pelajar sendiri yang sesuai dan betul. Kita lihat contoh ayat yang pertama. Kakak mengambil sebuku sabun untuk mencuci tangannya yang kotor. Cikgu ulang, kakak mengambil sebuku sabun untuk mencuci tangannya yang kotor. Itu contoh ayat yang boleh para pelajar bina berdasarkan gambar. Satu lagi contoh yang boleh cikgu berikan ialah kakak meletakkan sebuku sabun di bilik air. Kakak meletakkan sebuku sabun di bilik air. Seterusnya, kita lihat pula gambar yang kedua. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut? Ya, betul. Seikat sayur. Seikat sayur. Jadi, mari kita bina ayat menggunakan penjodoh bilangan seikat sayur. Perhatikan contoh ayat yang cikgu berikan. Para pelajar boleh membina ayat para pelajar sendiri yang sesuai dan betul berdasarkan gambar. Kita lihat ayat yang pertama. Siti meletakkan seikat sawi yang dibeli di pasar ke dalam peti sejuk. Siti meletakkan seikat sawi yang dibeli di pasar ke dalam peti sejuk. Itu contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar. Cikgu berikan contoh ayat yang lain yang boleh kita bina. Siti mengambil seikat sawi dari peti sejuk untuk dimasak. Siti mengambil seikat sawi dari peti sejuk untuk dimasak. Itu antara dua contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar dengan memasukkan penjodoh bilangan. Mari kita lihat pula gambar yang ketiga. Berdasarkan gambar tersebut, apakah penjodoh bilangan yang sesuai? Ya, betul. Penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut ialah tongkol. Tongkol. Mari kita bina ayat menggunakan penjodoh bilangan tongkol. Para pelajar boleh lihat contoh ayat yang telah cikgu bina dan para pelajar boleh membina ayat yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Contoh ayat yang pertama, Datuk membuang beberapa tongkol kayu di tepi halaman. Datuk membuang beberapa tongkol kayu di tepi halaman. Itu contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Kita lihat satu lagi contoh ayat yang lain. Tan meletakkan beberapa tongkol kayu api yang diambil dari hutan di tepi rumahnya. Tan meletakkan beberapa tongkol kayu api yang diambil dari hutan di tepi rumahnya. Itu dua contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Mari kita lihat pula gambar yang ketiga. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut? Ya, betul. Tandan. Tandan. Mari kita bina ayat menggunakan penjodoh bilangan tandan berdasarkan gambar tersebut. Para pelajar boleh lihat contoh ayat yang telah cikgu bina sebagai panduan. Kita lihat ayat yang pertama.
Abang mengambil setandan kelapa muda di kebunnya. Abang mengambil setandan kelapa muda di kebunnya. Itu contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Contoh ayat yang kedua. Atan membawa setandan kelapa muda pulang ke rumahnya. Atan membawa setandan kelapa muda pulang ke rumahnya. Jadi, para pelajar boleh membina ayat para pelajar sendiri berdasarkan kreativiti dan menggunakan penjodoh bilangan tersebut dengan betul. Kita lihat pula gambar yang keempat. Apakah pula penjodoh bilangan yang boleh kita nyatakan berdasarkan gambar tersebut? Ya, betul. Papan. Papan. Sepapan coklat. Mari kita bina ayat menggunakan penjodoh bilangan papan. Para pelajar boleh lihat contoh ayat yang cikgu berikan. Ayat yang pertama, adik makan sepapan coklat di dapur. Adik makan sepapan coklat di dapur. Cuba lihat pula contoh ayat yang kedua yang cikgu sediakan. Kakak makan sepapan coklat yang dibeli oleh ibu di dapur. Kakak makan sepapan coklat yang dibeli oleh ibu di dapur. Atau para pelajar boleh juga membina ayat seperti berikut. Katie sakit gigi kerana dia makan sepapan coklat semalam. Katie sakit gigi kerana dia makan sepapan coklat semalam. Itu antara 3 contoh ayat yang boleh para pelajar bina berdasarkan gambar berkaitan dengan penjodoh bilangan papan. Seterusnya, gambar yang terakhir, mari kita lihat bersama-sama apakah penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Ya, betul. Ya, penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut ialah gugus. Gugus. Segugus kunci. Segugus kunci. Apakah ayat yang boleh kita bina menggunakan penjodoh bilangan segugus kunci? Mari lihat contoh ayat yang telah cikgu bina. Ayat yang pertama, asing ternampak segugus kunci di tepi halaman rumahnya. Asing ternampak segugus kunci di tepi halaman rumahnya. Ataupun para pelajar boleh juga membina ayat seperti Ali terjumpa segugus kunci di tepi jalan semasa pulang dari taman. Ali terjumpa segugus kunci di tepi jalan semasa pulang dari taman. Itu tadi 6 gambar yang kita telah bina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Cikgu harap para pelajar dapat membina ayat para pelajar sendiri menggunakan penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar. Baiklah, sebagai aktiviti tambahan, cikgu minta para pelajar menulis semula cerita tersebut, iaitu tajuknya Bekerjasama di Dusun Datuk dalam buku karangan. Semasa para pelajar menulis, pastikan para pelajar menggarisi semua penjodoh bilangan yang terdapat dalam cerita tersebut. Baik, itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk siri pembelajaran Bahasa Melayu pada kali ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Jadi, kita jumpa lagi untuk siri yang akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih dan selamat belajar.